Untuk korang analyse TA, satu tool yang power untuk korang boleh guna ialah TradingView. So dalam siri pertama ni, kita akan tengok apa yang ada di front page TradingView. Lepas tu kita akan tengok pula feature-feature yang ada, iaitu ideas dan juga market. So kita boleh tengok sama ada data yang available dalam platform ni berguna tak untuk korang. So korang nilailah sendiri sama ada data-data ni akan bantu korang ataupun tak selepas ini. Kalau korang belum ada account TradingView, jom subscribe guna QR link ni. So satu hari nanti, bila korang decide untuk guna paid account, so kita masing-masing akan dapat free 1 bulan subscription. So sementara promo masih ada lah. Kalau tak ada pun, tak apa, kita layan je yang percuma. Okay, Assalamualaikum semua. So untuk masuk ke TradingView, kita akan pergi ke URL dia, tradingview.com. Okay, jadi ini ialah kita punya screen. Alright. Okay, so yang ini front page kita. So kita boleh login. So macam aku dah login dah kat sini. Free pun tak apa, tak ada masalah. Macam aku subscribe lah. So basically free pun still function dia pun cukup bagus lah untuk kita beginner. Kat atas ni, yang korang tengok atas ni, ini ialah ticker ni dia akan bagi price yang sedang bergerak sekarang lah. Macam sekarang S&P 500 ni dekat US stock, DXY, ni ada crude oil, Bitcoin, ada gold, ada silver, Nasdaq 100 dengan juga Dow Jones lah. Okay, ini memang default, ni kita tak boleh ubah. Kemudian sini kita ada menu. Okay, menu nanti aku akan terangkan sikit. Jadi sekarang apa benda ni kat sini, page ni? Okay, kan banyak-banyak ni. Okay, ini editor's page. Apa benda ni ialah, ini ialah ideas ni, ideas ni, ideas editor's page. Jadi apa benda ni, setiap orang, community, aku, orang lain, korang, sesiapa pun boleh publish ideas. So kalau korang rasa korang nak publish ideas, korang just buat satu write up macam ni, publish. Then editor akan check mana yang best, dia akan masuklah dalam editor's page. So biasanya ini yang best-best lah. So bolehlah kita belajar sesuatu daripada ni kan. Contoh ni, harmonic pattern ni bagus ni kan, dia macam tutorial lah, misalnya education, macam mana kita nak guna harmonic pattern ni, aku pun tak tahu, nanti aku nak belajar juga. So dalam ni pun ada macam-macam. Ini ada authors yang kita follow, dia akan keluar dekat sini. Contoh aku ada follow beberapa user ni, dia akan tunjukkan lah siapa-siapa yang aku follow punya ideas. So apa lagi, asset class. Okay, contoh ini kan, bila kita buat ideas, kita boleh tag hashtag ideas kita tu berkenaan dengan apa. Contoh kalau kita nak tengok apa yang chart pattern triangle, so ini contoh orang yang buat analisis untuk triangle. So nampak ada kat sini. Okay, itu contoh chart technical indicator dan macam-macam lagi lah. So ini bahagian ideas. Ideas ni lebih kepada orang nak share idea. Kita nak share idea pun boleh, sama ada display kat sini ataupun private boleh, kita nak publickan pun boleh. Okay, alright, so kita balik kepada asal. Alright, okay, jadi kat sebelah sini apa, market summary. So kat sini kita boleh tengok lah indexes ni, indexes apa dah ni kot. Okay, yang ni S&P 500, ni Nasdaq. Ini indexes yang default dia letak untuk kita. So ada currencies, kita ada features. So boleh tengok lah crude oil berapa, gold berapa, WTI tak ada kat sini. Dan kita boleh klik more features untuk tengok yang lain-lain lah. Okay, brokers ni semua tak ada apa. Okay, ini stock. So stock exchange kita apa. So macam kita pakai MYX, so kat sini dia akan senarkan lah apa stok yang aktif hari ni, gain hari ni dengan losers hari ni. Ini information ni kita memang boleh dapat kat banyak tempat lah kan. So TradingView pun salah satu tempat dia. Ini calendar, ini semua ni dalam investing.com pun ada, dan juga news. Tapi news, kalau news yang Malaysia dia tak berapa ni sangat. Aku prefer tengok dekat Malaysia Stock Biz lagi untuk news-news ni. Okay, alright. So jadi tadi kita dah tengok page ni. Ni ideas, tadi ideas. Markets. So market sama juga currency, stocks. Contoh kita nak ambil top gainers, top gainers. So yang ni ialah US market, tapi kita nak pergi ke MYX Malaysia. So nampak, large cap, kita pergi ke large cap. So ini ialah market capital yang large lah dekat Malaysia ni. Contoh nampak
Maybank 100 billion. Hari tu Top Glove siap nak potong Maybank lagi. Tak pasti dia dapat potong ke tak, tapi nyaris lah. Tapi sekarang dah separuh. Tapi sebab finance banking pun dah naik balik, jadi Top Glove ke bawah balik lah. Right. Okay, so kat sini kita tengok saham-saham besar di Malaysia. Top gainers saham-saham yang gain paling banyak hari ni. Maksudnya today, hari ni punya trading day lah. So sekarang macam dah malam, so siang tadi punya trading one day punya. So nampak 31% GoCo. Top loser, so siapa yang paling banyak lose? 30% Humphrey. So sama juga. So information ni sebenarnya kita boleh dapat dekat platform ataupun website yang lain lah, banyak. So dekat TradingView pun ada. Most volatile ni yang jenis pergi 30% within 30% dalam time frame ni lah. So dalam satu hari nampak 30% dia naik. So ini maksudnya stock-stock yang volatile. So bagus ke tak bagus, depends kita trader macam mana. So kalau suka yang in out, scalper suka kot ni overbought. So ini yang dah overbought, maksudnya ramai dah memang terlebih beli kan. So tunggu masa je. So tapi tak semestinya dia akan drop. So mungkin dia akan boleh pergi lagi. Depends. So ini overbought, ini stock yang oversold. Alright. Okay, baik. Jadi kalau korang perasan kat bawah ni, untuk setiap kategori ni dia ada overview, performance. Okay, ini sebenarnya dia bagi kita filter pula based on column. So overview macam ni kan. So dekat overview apa yang kita ada? Kita ada last price, berapa persen tukar hari ni, berapa sen, rating dia. Ini adalah dia punya rating dari segi buy ke strong buy ke, volume dia untuk hari ni, market cap, P ratio, EPS, berapa employee, sektor ni aku nampak ada macam tak betul sikit bila sebab property pun dia letak under finance, aku tak pasti kenapa. So kau tengok performance. So dapat kat performance ni dia letak 1 minute change in percent. Maksudnya ini dalam masa 4.55 lah, pegang macam tu. 59. Last 1 minute punya trading change, 5 minute trading change, 15 minute trading change, macam tu. 1 hour, 4 hour. So ini whole day. Weekly change, monthly change, 3 months change, 6 months, year to date, yearly, nampak 1 year volatility. So nampak. So kalau kita nampak perbezaan tu, dia daripada time frame kecil sampai time frame besar. So nampak dia punya analisis tu. So kalau kita pandai baca ni, mungkin kita boleh dapat sesuatu yang kita boleh gunakan lah. Okay. Valuation, okay, ini macam mana dia value stock tu. Dia bagi market cap, PE ratio, price per revenue, semualah. Ini geng FA sukalah. Dividend yield, margin, ini dia check income statement kot rasanya ni. Okay, ni income statement. Tadi tu adalah benda lain. So nampak ada EPS apa semua. EPS kita nak contoh nak positif saja. Nampak ni semua positif, EPF yang positif. Okay, so dia kaji based on balance sheet oscillator. So oscillator ni kalau kita tahu, oscillator ni macam RSI, MACD apa semua ni kan. So dia dah mudahkan untuk kita. So even kita boleh tengok, kita nak cari yang oscillator rating buy. So nampak Sunway. So nampak dia punya MACD dia dekat berapa. D ni buy lah, buy. Tapi RSI dia sell lah terlebih. So something macam tu. Okay. Trend following, so maksudnya dia based on MACD, based on moving average, based on SMA, Bollinger Band, semua tu lah. So kita, so depends siapa kita, macam mana, what is our trading plan, trading objective, then trading style, then kita boleh make use of these columns. Right. Okay, highs and lows ni apa? Okay, so kita pun ada juga all time high, all time low, 52 weeks high, 52 weeks low. So semua ni dalam untuk hari ni punya pergerakan lah. So basically contoh 52 weeks high. So ada tak hari ni saham yang membuat 52 weeks high? Yes, ada. So ni ABNB, Affin, CCM, Sensoft, semua ni membuat 52 weeks high hari ni. Monthly high, ada tak yang membuat monthly high? Ada juga. Sama lebih kurang.
high dividend, inilah. Okay, earnings calendar ni yang mungkin earnings yang buat earnings pada 14 bulan bila mungkin pada hari ni, tak pasti dia dah keluarkan ke hari ni atau besok, tak pasti. Today, so hari ni lah dia keluarkan. So yang yesterday tak ada, tak tahu. Yelah, yesterday mana ada. Sector and industry, so ini sektor lah, based on sector. So kalau pasal dekat finance ni ada juga property dalam ni, tu aku tak berapa faham sikit, jadi dia kacau sikit lah. So mungkin nanti aku akan raise kat support, tanya kenapa jadi macam tu, sebab dalam ni tak ada property kan. So kita boleh nampak semua sektor-sektor dan berapa persen change. So kalau kita tengok apa je sektor yang cantik hari ni, consumer service, utilities, health services. Health services ni apa? Okay, so yang ni health services. Sebab apa Optimax naik ke? Optimax 6%. Okay, retail dan communications, dan yang lain semua sedang pullback. Okay, alright. So ada juga industri ni dia lain sikit daripada bursa. Tak pasti macam mana dia orang classify mana ni, tapi dulu aku pernah tanya, dia kata dia based on apa yang bursa hantar. So dia pemain, tak apa, ini semua matter. Alright, okay, itu dekat dalam market Baiklah, kita stop dulu di sini. Okay, untuk recap, kita dah cover data-data dekat front page TradingView tadi. Lepas tu kita dah cover ideas kan, publish ideas. So kita boleh share ideas, kita boleh tengok ideas daripada community. Lepas tu kita dah tengok market, so ada macam-macam market dalam tu. Dan juga kita dah tengok data-data berkenaan bursa yang kita boleh gunakan. So bergantung kepada korang punya trading style, semua data tu boleh bantu korang buat keputusan dalam trading korang. Jadi sekian daripada aku. Assalamualaikum.